Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nurfadil Memang Asri. Yang pertama sekali diucapkan yang dihormati pensyarah saya, yakni Ustaz Muhammad Saiful Bahri bin Abdullah. Tajuk saya adalah pengembangan tarikat Ahmadiyah di Negeri Kelantan Darul Naim dalam subjek USI 42202 Kajian Ilmu Tarekat. Saya program Ujian Sarjana Muda usul dengan kaunseling bernombor matrikan 046404. Okey, kita pergi ke tajuk saya. Okey, pengenalan tentang tarikat Ahmadiyah Idrisiyah Al-Rashidiyah Al-Dandarawiyah, pengasas utama tarikat Ahmadiyah. Okey, di sini kita tengok pengasas utama tarikat Ahmadiyah ni ialah Sayyidi Ahmad bin Idris. Sayyidi Ahmad bin Idris. Siapa ni? Dia adalah pengasas utama dan pertama tarikat ini dilahirkan di Fas Maghribi pada tahun 1172 Hijrah bersama 1755 Masihi dari keturunan Rasulullah SAW. Nama penuh dia ialah Ahmad bin Idris bin Abdullah bin Husaini Al-Musanna bin Abu Muhammad hingga ke Sayyidina As-Sabiq. Okey, Sayyidina Ahmad radhiyallahu anhu sebelum mendirikan tarikat Ahmadiyah ini menerima tarikat Al-Misriyah Al-Azizah daripada Sayyidi Abdul Wahab Al-Tazi. Tarikat kedua yang diterima oleh Al-Syazuliyah daripada Syekh Sayyidi Abu Qasim Al-Wazi Al-Ghazi. Manakala tarikat ketiga tarikat Al-Khulwatiyah daripada Syekh Hasan bin Hasan bin Al-Kina. Okey, tokoh masa tarikat Ahmadiyah yang kedua ialah paling besar ialah yang kedua Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid. Siapa ni? Dia setelah wafat Sayyidi Ahmad ini bin Idris bulan Rajab 1263 Hijriah, tampillah Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid. Ibrahim Rashid mewarisi tempatnya sebagai pengasas tarikat Ahmadiyah Ar-Rashidiyah. Beliau dilahirkan di Sudan pada tahun 1228 Hijrah. Nama penuh beliau ialah Ibrahim bin Syekh Saleh Al-Qahanabi bin Sayyid Abdul Rahman Jurai. Nasabnya dari sebelah ayahandanya berasal daripada Aqil bin Abi Talib, saudara Sayyidina Ali. Okey, yang ketiga ialah Sayyid Muhammad bin Ahmad Al-Dandarawi. Ini adalah tokoh terkenal lah. Manakala wafat Sayyid Ibrahim Ar-Rashid pada tahun 1291 Hijriah dan dimakam di perkuburan Ma'la di Makkah, maka tampillah pula Sayyid Muhammad bin Ahmad Ad-Dandarawi ini waris kepada Sayyid Ibrahim Ar-Rashid. Beliau dilahirkan di Dandara yang terletak di lembah Sungai Nil di bahagian selatan Kahirah. Keluarga beliau daripada keluarga bangsawan Maghribi yang datang ke Mesir bagi memerangi penjajah yang menguasai Mesir. Dalam peperangan tersebut mereka berhasil menguasai beberapa buah daerah termasuk Dandarah yang menjadi tempat kediaman keluarga itu hingga sekarang. Okey, seterusnya ialah perkembangan tarikat Ahmadiyah di Asia Tenggara. Okey, dimulakan dengan Tuan Haji Abdul Samad bin Muhammad Saleh yang terkenal sebagai Tuan Tabal lah. Ini adalah masyhur yang sangat terkenal di Malaysia lah. Pada tahun 1891 Masihi. Beliau menerima ijazah tarikat Ahmadiyah daripada Sayyid Ibrahim Ar-Rashid. Usaha murni beliau disambut oleh anak beliau Wan Musa bin Wan Haji Abdul Samad. Okey, beliau pernah menjawab jawatan Mufti Kelantan pada tahun 1908 hingga 1916 Masihi, berusaha mengembangkan tarikat ini di Kelantan dan juga di Terengganu. Okey, yang kedua adalah tokoh di Asia Tenggara ialah seorang lagi tokoh tarikat Ahmadiyah di Kelantan, iaitu Tuan Haji Daud bin Haji Umar Al-Labidi.
pada 1922 Masihi. Beliau juga lebih dikenali sebagai Tuan Haji Daud Bukit Abal. Beliau mengambil ijazah tarikat ini daripada Tok Syafi'i, seorang ulama tasawuf di Kedah. Yang ketiga pula ialah turut mengembangkan tarikat ini ialah Tok Syafi'i. Nama penuh beliau ialah Muhammad Syafi'i bin Saleh bin Abdul Rahman. Ulama tasawuf yang mengajar di kota Mekah ini menerima ijazah tarikat Ahmadiyah daripada Sayyidi Ibrahim Ar-Rashid, yakni tokoh kedua yang saya sebut tadi. Beliau sezaman dengan Tuan Tabal dan Syekh Muhammad Said Al-Linggi. Ramai pelajar Malaysia yang mengambil ijazah tarikat Ahmadiyah dari beliau, antaranya Tuan Haji Abdullah Sijam, bekas Kadi Port Dickson, dan Tuan Haji Semaun, seorang ulama tasawuf di Negeri Sembilan. Yang keempat pula ialah sejarah perkembangan tarikat Ahmadiyah tidak akan lengkap tanpa perkataan tentang Tuan Syekh Muhammad Said Al-Linggi pada tahun 1926 Masihi. Beliau pernah belajar di Mekah di Jamiatul Azhar dengan ulama yang terkenal di zaman itu, Syekh Al-Anbabi, itu Syekh Al-Azhar yang terkenal di zaman itu, Syekh Hasbullah Al-Maki, dan lain-lain. Beliau menerima ijazah tarikat ini daripada Sayyidi Muhammad Al-Dandrawi, ini tokoh yang ketiga yang kita sebut tadi. Atas arahan gurunya, beliau turun ke Nusantara untuk mengembangkan tarikat ini. Beliau telah pergi ke seluruh tanah Melayu, Singapura, Riau, Indonesia, Ayatau Siam, Kemboja, Bangkok, dan juga Vietnam. Ajaran yang dibawanya diakui benar oleh Tuan Haji Wan Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, seorang ulama yang mengajar di Masjidil Haram, dalam surat yang dikirim kepada Sultan Kelantan pada masa itu. Begitu juga Sultan Terengganu di zamannya, Sultan Zainal Abidin, yang membenarkan beliau dan mengembangkan tarikat Ahmadiyah di negeri Terengganu. Seterusnya antara amalan utama tarikat Ahmadiyah, dia ada tarikat Ahmadiyah mempunyai amalan di waktu siang dan malam. Amalan yang diterima oleh Sayyidi Ahmad bin Idris ialah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 amalan. Yang pertama sekali ialah Fatihatul Awrad, Al-Tahlil, As-Salawat Al-Azami, Al-Istighfar, Al-Kabir, Al-Mahamid, Al-Thamaniyah, Al-Ahzab, Al-Arba'ata Ashar, dan juga Al-Ahzab. Kita terangkan satu persatu. At-Tahlil ni adalah seperti biasa, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli nafasin ada nama wasin ilmillah, yang berbawa maksud ialah bahawasanya tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah pada setiap kelipan mata dan nafas sebanyak bilangan ilmu Allah. Yang kedua ialah selawat azamiyah. Apa itu selawat azamiyah? Ialah lafaznya agak panjang. Contoh di depannya, Allahumma inni as'aluka binuri wajhillah al-azim allazi dan seterusnya sampai habis. Itu adalah selawat azamiyah. Saya sebut sikit-sikit. Yang ketiga ialah istighfar kabir, yang di depannya yang berbunyi Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffarul dzunub wal jalal, dan sampai habis lah. Yang bermaksud artinya, aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Besar, yang bahawasanya tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang hidup lagi Maha berdiri dengan sendirinya, dan sehingga akhir. Itu adalah istighfar kabir. Yang sesungguhnya itu istighfar kabir dan lain-lainnya lah. Seterusnya adalah cara menerima talqin tarikat ini. Di sini ada dua kaedah untuk terima tarikat ini, iaitu yang pertama secara khas, iaitu bertemu secara peribadi dengan syekh yang diperaku dan ditalqinkan.
Lalu dibacakan sebanyak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin, ada nama wasi'a ilmullah sebanyak 3 kali, dan juga la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Dan cara yang kedua ialah secara am, iaitu menerimanya dalam mana-mana majlis zikir atau majlis full. Okey, seterusnya adalah antara lokasi halaqah ilmu dan zikir Tarikat Ahmadiyah di Kelantan yang saya perolehi daripada interview. Yang pertama sekali ialah Ahmadiyah Idrisiyah Rasyidiyah dan Dorawiyah, di mana di sini ada 3 tempat di Kelantan. Pertama sekali Surau Tuan Guru Haji Awang Alim Atas Banggul, Jalan Atas Paluh, Kota Baru, Kelantan lah. Majlis biasanya diadakan lepas maghrib hari Khamis, malam Jumaat dan hari Ahad malam Isnin. Seterusnya ialah Masjid Tuan Guru Haji Daud Bukit Abal di Pasir Putih, Kelantan pada hari Rabu malam Khamis. Dan yang ketiga ialah Pondok Pek di Bukit Abal juga, Bukit Abal Macang, Kelantan. Okey, yang kedua adalah Tarikat Ahmadiyah juga tapi Adamiah, iaitu di Masjid Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Okey, seterusnya ialah para guru dan murid hasil temubual daripada pengamal Tarikat Ahmadiyah Kelantan. Okey. Di sini ada antara yang guru yang pernah mengajar beliau, ini orang yang saya interview, iaitu Auni bin Haji Abdullah. Yang pertama sekali ialah Tok Khatib Haji Ni Abdullah bin Haji Abdul Samad. Yang kedua ialah Haji Ahmad Manan. Yang ketiga Haji Yaakob Haji Ahmad Gajah Mati. Yang keempat Haji Abdul Salam Muhammad. Yang kelima Haji Cik Min Becah Keranji. Haji Abdullah Idris adalah tokoh penggerak yang tersembunyi menyukarkan untuk menjaga anak murid beliau. Okey, seterusnya ialah beliau juga dikunjungi oleh tokoh-tokoh ulama yang tidak dapat dikatakan pasti, tetapi setakat yang dapat beliau nyatakan di sini adalah yang pertama sekali Haji Syuaib Haji Daud Kampung Menau, Kota Baru. Yang kedua Haji Wan Abdul Razak Wanjak, Kampung Laut. Yang ketiga Haji Osman, Kampung Laut. Yang keempat Haji Nikmat Jakan, Selatan, Thailand. Okey, yang kelima ialah Nik Sulaiman, Kampung Laut juga. Dan yang keenam Haji Umar Janggut, Kuala Kerai. Yang ketujuh ialah Ustaz Haji Abdul Salam. Okey, sambungan daripada tadi ialah semua mereka adalah murid yang menjadi mengikut Tarikat Ahmadiyah semasa remaja. Haji Abdul pernah diberi kepercayaan oleh 2 orang gurunya, Haji Yaakob Ahmad Gajah Mati dan Haji Ahmad Manan, untuk mengajar dalam beberapa mata pelajaran bukan tasawuf. Di antara mereka yang pernah menjadi muridnya pada saat itu ialah Datuk Haji Ismail Yusof, mantan Mufti Kelantan yang terus melihara hubungan dengan beliau di hari tuanya, yang dibuat oleh Karimah Haji Abdullah. Okey, kajian lepas. Apa yang saya jumpa di zaman COVID ini di dalam internet lah. Satu kajian yang dibuat oleh Cik Zarina Sa'ari tentang perkembangan tarikat Ahmadiyah di Kelantan pada tahun sekitar hujung 1990 pada awal tahun 2000. Dan tidak banyaklah perbezaan yang saya temukan. Sebenarnya ialah kajian ini yang telah dibuat oleh beliau menekankan tokoh Tuan Tabal selaku yang mengembangkan ilmu tarikat Ahmadiyah di Asia Tenggara, terutamanya di Malaysia, yang banyak dijalankan oleh beliau di negeri Cik Siti Wakambah ini, negeri Kelantan Darul Naim, di mana Cik Zarina ni dia banyak menekankan tentang tokoh Tuan Tabal, tentang peristiwa, tentang perjalanan lah Tuan Tabal ni. Okey, seterusnya adalah beliau banyak menemubual pengamal ilmu tarikat Ahmadiyah negeri Kelantan ini sekitar tahun 1990-an. Antaranya di Kampung Laut, Palembang, Kelantan. Okey, seterusnya adalah kesimpulan akhir daripada saya. Jika diselusuri latar belakang Haji Abdullah Haji Idris, maka didapati beliau adalah salah seorang ulama yang disegani oleh masyarakat ketika itu. Ketokohan Haji Abdullah Haji Idris dalam pelbagai bidang menerusi sumbangan beliau pada masyarakat di dunia kesufian. Kehidupan sebagai seorang ahli sufi diwarnai oleh remaja
lagi sehinggalah beliau menjadi salah seorang watak penting dalam menggerakkan tarekat Ahmadiyah ini di negeri Kelantan. Justeru pemergian Haji Abdullah Idris merupakan satu kehilangan yang besar yang amat diresai kepada umat Islam, khususnya kaum keluarga, anak murid dan sahabat beliau. Walaupun jasad dan roh beliau telah kembali ke rahmatullah, namun segala jasa dan sumbangan mutiara ilmu yang telah digilap tetap menyinar di bumi Kelantan ini, insya-Allah. Sememangnya sumbangan beliau wajar dikaji agar boleh dijadikan panduan dan motivasi kepada semua generasi muda pada ini. Justru itu pendedahan dan pendokumentasian sumbangan para ulama Melayu secara intensif mestinya sentiasa diteruskan dan diberi penekanan agar jasa bakti mereka tidak dilupakan, sekaligus dapat abdikan sebagai nilai sejarah yang amat berharga bagi dunia Islam di alam Melayu. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.